Subsidi dari segi prinsip seperti mana juga sedekah tidak wajar diambil manfaat oleh golongan maha kaya, dan telah saya tekankan di Dewan Yang Mulia ini. Selama ini kita belanjakan subsidi secara pukal untuk bahan api, elektrik, air, perkhidmatan pendidikan, kesihatan, hatta barangan asas seperti ayam. Pastinya pendekatan sedemikian tidak menusabah tatkala negara terhimpit dengan bebanan hutang dan asas hasil yang rendah. Seperti yang diungkapkan dengan bijaksana oleh Confucius dalam Lun Yu di NLX, Guo E Bu Gai Shi Wei Go Yi. Jika berlaku kesilapan dan tidak dibetulkan, maka itulah kesilapan yang sebenar. Sebab itu kita berusaha membetulkan. If you make a mistake and do not correct it, this is a true mistake. Dan kesilapan fatal inilah menurut Confucius yang telah menjerumuskan kita ke perangkap putaran ganas. Yi chuo cai, yi chuo cai chuo. Yang Cina faham, yaitu mengulangi kegagalan yang sama berulang kali. Justru kerajaan perlu akur dan mengambil pendekatan menyasarkan subsidi. Jadi nak perkenalkan penyasaran subsidi, kita ambil dari Quran, daripada Confucius, daripada Tirukkural, barulah aman sedikit. Langkah ini akan membawa penjimatan bermakna yang boleh dibelanjakan untuk kepentingan lain. Ya, umpamanya bila kita laksanakan penyasaran subsidi elektrik, tarif air, harga ayam, subsidi diesel, itu kini diterima lebih baik. Tapi subsidi tarif air tidak menjadi masalah kerana semua negeri setuju dan semua negeri laksanakan. Maka tidak harus ditimbul sebarang kemusykilan dalam pendekatan ini kerana kerajaan akan pertahankan kepentingan rakyat terbajak. Setiap penyasaran subsidi adalah untuk membetulkan ketempangan amalan subsidi pukal yang memberi manfaat kepada kelompok elit mahakaya dan warga asing. Maka petrol RON 95. Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahawa warga asing dan 15% teratas pengguna mahakaya menikmati 40% subsidi petrol RON 95 bernilai 8 bilion ringgit. 8 bilion ringgit itu subsidi kerajaan dari orang yang mengutip cukai kepada golongan mahakaya dan warga asing. Maka lebih baiklah 8 bilion ini dimanfaatkan untuk kemudahan pendidikan, kesihatan, pengangkutan awam, termasuk orang asli. Sehingga kini harga RON 95 Malaysia ialah RM2.05 ketimbang negara tetangga. Thailand RM5.85, Indonesia RM3.38, Singapura RM9.02, Arab Saudi RM2.66. Harga yang rendah menyebabkan kerajaan menanggung jumlah subsidi RON 95 tahun 2023 mencecah 20 bilion ringgit. Namun kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi. Kerajaan akan mengekalkan subsidi untuk majoriti rakyat. Seperti penyasaran subsidi elektrik. Maknanya 85% rakyat tidak terkesan dengan perubahan penyasaran subsidi RON 95. Dan bagi mengelakkan kekeliruan, saya tegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan bagi 85% rakyat. Kerajaan akan hanya oleh itu untuk 85% kerajaan terpaksa menanggung subsidi dianggar berjumlah 12 bilion ringgit untuk 85%. Dari 8 bilion ringgit yang boleh diselamatkan itu adalah dari golongan mahakaya dan warga asing. Dan saya harap di Dewan ini tidak ada yang mewakili mahakaya dan warga asing. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan, saya tegaskan, penjimatan ini akan menjamin faedah
di bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Matlamat asal penubuhan sekolah asrama penuh adalah untuk membantu murid cemerlang dan juga dari keluarga susah, termasuk dari pendalaman dan miskin bandar. Subsidi bagi seorang murid sekolah berasrama penuh mencecah RM15,000 setahun. Namun, berdasarkan angka terkini, 30% murid dari keluarga pendapatan tinggi mendapat manfaat. Begitu juga di peringkat pendidikan tinggi. Purata yuran pengajian setahun yang dibayar penuntut sarjana muda farmasi RM3,000. Padahal kos sebenarnya RM30,000. Subsidi diberikan kepada semua tanpa mengira pendapatan keluarga. Jadi kita bercadang untuk kenakan sedikit kenaikan yuran, tidak kepada 85%, tidak pada B40, tidak pada M40, tidak T5 yang di atas, cuma T15 yang teratas saja yang akan dikenakan kenaikan yuran. Maknanya di sekolah asrama penuh atau sekolah menengah sains, sekolah dan universiti awam, kita kenakan sedikit kenaikan untuk SBP dan IPTA bagi golongan yang masuk kategori 15%. Dan daripada dana itu boleh digunakan untuk membantu rakyat atau pelajar dan mahasiswa dalam kategori M40 dan B40. Nah, penyasaran subsidi ini juga akan dikenakan di hospital-hospital kesihatan awam. Kerana sekarang ini mereka dilayan sama. Masuk hospital bayar RM1 walaupun pendapatan dia RM100,000 sebulan atau pendapatan mencecah jutaan ringgit. Jadi sepatutnya mereka dikenakan sedikit tambahan perkhidmatan, wang dana perkhidmatan supaya dapat tambah tabung pemerintah dan Kementerian Kesihatan dan diagihkan kepada pesakit-pesakit miskin. Sejak 2022 hingga September 2024, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Jabatan Kastam menumpaskan sindiket penyeludupan hasil yang mencecah hampir RM2 bilion yang telah diselamatkan. KPDN dan JKDM oleh itu disediakan RM60 juta untuk terus meningkatkan usaha membantras ketirisan dan penyeludupan. Setakat September 2024, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC berjaya memecahkan tembok penguasaan kartel dan penipuan bidar melibatkan jumlah penalti dikenakan hampir RM600 juta melibatkan 350 syarikat. Oleh itu, MyCC akan disediakan tambahan 27 juta untuk terus memerangi tembok penguasaan kartel dalam sistem ekonomi negara kita.